갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam siri yang keempat. Dalam pertemuan kali ini kita akan menyambung perbincangan kita rentetan siri yang ketiga sebelum ini, iaitu rahsia menulis bahagian pendahuluan cemerlang, dengan tajuk rahsia menulis bahagian isi cemerlang. Menjadi satu masalah dalam kalangan pelajar ialah ramai dalam kalangan pelajar tertanya-tanya bagaimanakah kita boleh menjadikan huraian bahagian isi kita menarik serta mudah untuk difahami. Ramai dalam kalangan pelajar syok sendiri ketika menulis. Mereka menulis secara sembrono dan akhirnya apabila mereka membaca kembali karangan mereka, pelajar yang menulis pun tidak faham apa-apa yang mereka tulis. Baik, jadi untuk itu saya berkongsi sedikit pengetahuan dengan anda berkait bagaimana kita boleh menjadikan perenggan isi kita menarik untuk dibaca. Pelajar perlu menguasai yang pertamanya formula menulis. Kedua, pelajar perlu menguasai peribahasa, kosakata luas, penanda wacana, data dan maklumat. Hal ini demikian kerana ramai dalam kalangan pelajar hanya mempunyai kemahiran menulis dalam satu-satu bidang. Umpamanya mereka hanya mengetahui formula menulis, tetapi mereka tidak ada pengetahuan luas. Mereka tidak memiliki peribahasa untuk ditulis, dan mereka tidak ada kosakata luas dalam penulisan mereka. Jadi mahu atau tidak mahu, kelima-lima aspek ini perlu dikuasai oleh pelajar untuk menjadikan perenggan isi mereka cemerlang. Baik, kita pergi pada yang pertama, iaitu formula menulis bahagian isi. Seperti mana yang pernah saya jelaskan sebelum ini, untuk menulis bahagian isi, yang pertama sekali kita perlu menulis tugasan idea, kemudian diikuti dengan huraian berfokus pada subjek, kemudian bagaimana subjek itu melaksanakan tanggungjawabnya dalam melaksanakan tugasan dan idea. Kemudian kita huraikan dengan peribahasa, dengan huraian 5W 1H. Kemudian pelajar boleh meletakkan contoh, mungkin dalam bentuk contoh tingkah laku ataupun contoh yang berbentuk maklumat, menunjukkan bahawa mereka ini mempunyai pengetahuan yang luas. Kemudian akhir sekali kita simpulkan dengan penegasan simpul kecil bagi menegaskan idea kita. Baik. Adakah calon perlu menghafal peribahasa? Ya. Adakah calon perlu menghafal kosakata luas, mengetahui kosakata luas? Ya. Adakah calon perlu mengetahui pelbagai penanda wacana, bahagian pendahuluan, isi, kesimpulan? Ya. Adakah pelajar perlu mengetahui data dan maklumat, isu-isu semasa berkait dengan tema? Ya. Baik. Kita sambung semula soalan contoh sebelum ini. Saya bacakan. Keluarga bahagia merupakan keluarga yang penyayang, bertolak ansur dan sering menyantuni antara satu sama lain. Sebagai ayat rangsangan, sehubungan dengan itu jelaskan ciri-ciri keluarga bahagia yang menjadi idaman anda. Ayat tugasan. Dalam ayat tugasan ada tema dan arah soalan. Temanya
ialah keluarga bahagia. Arah soalannya ialah ciri-ciri. Di awal tadi saya telah menjelaskan bahawa untuk menulis bahagian pendahuluan, ayat pertama ialah kita mulakan dengan tugasan idea. Tugasan idea. Baik, tugasan telah kita keluarkan daripada ayat tugasan tadi, iaitu ciri keluarga bahagia. Ciri keluarga bahagia idaman saya. Ideanya ialah pegangan agama yang menjadi dasar dalam kehidupan. Pelajar perlu menambahkan penanda wacana? Ya, tidak ada masalah jika pelajar menambahkan penanda wacana seperti sudah terang lagi bersuluh. Jadi ayat lengkapnya ialah sudah terang lagi bersuluh. Ciri keluarga bahagia idaman saya ialah pegangan agama yang menjadi dasar dalam kehidupan. Ayat kedua, subjek kita ialah pegangan agama. Jadi kita letak penanda wacana rentetan daripada penerapan rasa beragama. Jadi kita ubah menjadi ungkapan menarik, dalam sesebuah keluarga mampu menyuburkan kasih sayang. Jadi itu ialah kosakata luas kita tambahkan menyuburkan. Kosakata luas ialah satu kata yang mempunyai makna yang sama dengan kata yang biasa kita gunakan. Jadi ayat penuhnya setelah ditambah penanda wacana rentetan daripada penerapan rasa beragama dalam sebuah keluarga mampu menyuburkan kasih sayang. Bagaimana penerapan agama? BA. Kita letakkan penanda wacana. Dalam pada itu ajaran agama masih berfokus pada iaitu agama, seperti solat 5 waktu, mentaati perintah Allah dan perintah orang tua merupakan anjuran agama yang perlu ditunjangi oleh ayah sebagai nahoda rumah tangga. Jadi kita telah menyisipkan kosakata luas iaitu ditunjangi sebagai kosakata luas, dan penanda wacana yang kita tambah ialah dalam pada itu. Ramai dalam kalangan pelajar tertanya, sama ada mereka hanya perlu meletakkan satu ayat bagi setiap satu akronim formula tisu bahas ini. Bagi saya mudah saja. Pelajar yang mampu menghuraikan idea dengan baik, pelajar yang cemerlang, mereka seharusnya boleh membina ayat yang lebih berbanding dengan pelajar yang tidak mampu membina ayat yang baik. Contoh lain yang bagaimana yang boleh kita tambah, hal ini timbul apabila sebagai penanda wacana, amalan agama yang menjadi rutin akan menjadi teras ketenangan dalam keluarga bahagia. Jadi kita tambahkan ungkapan menarik iaitu teras ketenangan dalam keluarga bahagia. Selesai tisu bab, kita terus pada hurai. Kita boleh letakkan berbagai penanda wacana seperti kesan akibat, hal ini demikian kerana, ataupun merujuk pada kesan impak. Impaknya kesalahan sama anggota keluarga mudah dimaafkan kerana kasih sayang yang ditunjangi keimanan kepada Tuhan. Jika wujud kelompongan dalam rumah tangga, suami isteri akan melihat semula ibadat yang dilaksanakan sama ada sempurna atau tidak. Dalam ayat urai, kita boleh juga meletakkan maklumat atau peribahasa. Contoh, situasi ini bertepatan dengan peribahasa Melayu. Padi setangkai, bernas semuanya. Peribahasa yang merujuk pada keluarga bahagia. Contoh ayat urai yang meletakkan kata-kata tokoh. Hakim Hiram radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka mulailah untuk orang menjadi tanggunganmu, dan sedekah paling baik adalah daripada orang sudah cukup untuk keperluan dirinya. Maka sesiapa berusaha memelihara dirinya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memeliharanya, dan sesiapa berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Jadi ini ialah potongan hadis yang dimasukkan dalam ayat Quran. Amsal, contoh. Sebagai contoh,
Isteri perlu ada sifat ketaatan dan kesetiaan kepada suami. Tidak ada orang ketiga dalam rumah tangga dibawa masuk dalam keluarga, terutamanya mulut-mulut bawang dalam media sosial yang mampu meruntuhkan kerukunan rumah tangga. Jadi kita penekanan kepada mulut-mulut bawang, maksudnya kepada orang yang ketiga, ungkapan menarik. Baik, seperti mana yang saya pernah jelaskan sebelum ini, contoh sama ada contoh tingkah laku atau contoh yang berbentuk maklumat. Kita akhirkan dengan penegasan ayat simpul kecil. Oleh itu, keluarga yang memiliki pegangan agama sekukuh tempoh besar Cina merupakan satu daripada ciri keluarga bahagia yang menjadi idaman saya. Baik. Jadi inilah bahagian isi yang kita katakan isi cemerlang yang mencakupi kesemua 5 aspek. Belajar menguasai formula menulis, menguasai bahasa, menyisipkan kosakata luas, meletakkan penanda wacana pada tempat dan kedudukan yang paling sesuai, serta meletakkan atau menyisipkan maklumat, kata-kata tokoh dan data. Sudah terang lagi bersuluh ciri keluarga bahagia idaman saya ialah pegangan agama yang menjadi dasar dalam kehidupan. Dalam pada itu ajaran agama seperti solat 5 waktu, mentaati perintah Allah dan perintah orang tua merupakan anjuran agama yang perlu ditunjangi oleh ayah sebagai nahoda rumah tangga. Hal ini timbul apabila amalan agama yang menjadi rutin akan menjadi teras ketenangan dalam keluarga bahagia. Impaknya, kesalahan sesama anggota keluarga mudah dimaafkan kerana kasih sayang yang ditunjangi keimanan kepada Tuhan. Jika wujud kelompangan dalam rumah tangga, suami isteri akan lihat semula ibadat yang dilaksanakan sama ada sempurna atau tidak. Situasi ini bertepatan dengan peribahasa Melayu, padi setangkai bernas semuanya. Hakim Hiram radhiyallahu an meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka mulailah untuk orang menjadi tanggunganmu dan bersedekah. Dan sedekah paling baik adalah daripada orang yang sudah cukup untuk keperluan dirinya. Maka sesiapa berusaha memelihara dirinya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memeliharanya. Dan sesiapa berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Sebagai contoh, isteri perlu ada sifat ketaatan dan kesetiaan kepada suami. Tidak ada orang ketiga dalam rumah tangga yang dibawa masuk dalam keluarga, terutamanya mulut-mulut bawang dalam media sosial yang mampu meruntuhkan kerukunan rumah tangga. Oleh itu, keluarga yang memiliki pegangan agama sekukuh tembok besar Cina merupakan satu daripada ciri keluarga bahagia yang menjadi idaman saya. Usai kita melihat bagaimana bentuk perenggan isi cemerlang, maka tugasan untuk anda siapkan sebuah perenggan isi berkait ciri keluarga bahagia idaman anda yang seterusnya. Jadi kalau sebelum ini ciri memiliki pegangan agama yang kukuh, maka mungkin isi yang seterusnya ialah keluarga yang dilimpahi kasih sayang, memiliki rumah yang kondusif, kecukupan dari segi material dan seumpama. Jadi tugasan anda selesaikan, insya-Allah. Jika anda mencuba, maka anda akan berjaya. Akhir kata, jangan lupa tekan butang langgan pada channel Cikgu Muhammad Nazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita bertemu lagi.